Okay, this is it. I've had it. Like I said, I've warned you guys multiple times not to watch that video, because you guys will never be right. I'm not saying this to go against all my YouTube viewers, but I told you this once. Do not make this reaction. It's not worth watching. If you watch this video, your lives are going to be messed up as is. That video is not to be entertaining you guys. Sangat-sangat kejam. Sangat-sangat mengerikan. Dan sangat-sangat tak berperi kemanusiaan. My name is Gizri. This is the story. Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Don't be sad, don't stress. It's not good for your health, trust me. True story. So guys, untuk video kali ni aku nak ceritakan dekat korang tentang satu kisah pembunuhan berantai yang mana bagi aku ianya merupakan salah satu kisah pembunuhan yang paling kejam dalam sejarah manusia. Dan kejadian ini sebenarnya telah menggemparkan keseluruhan negara Ukraine pada sekitar tahun 2007. Dan aku rasa bukan setakat negara Ukraine sahaja guys, malahan seluruh dunia tergempar dengan kejadian pembunuhan berantai ni. Dan sebenarnya kejadian ini berlaku di sebuah kawasan yang bernama Dnipropetrovsk dekat Ukraine. Dan oleh disebabkan hal tu, 3 orang ni guys, diorang ni digelar Dnipropetrovsk Maniacs. Ada 3 orang lelaki ni guys, Viktor Sayenko, Igor Suprunyuk dan juga Alexander Hanza. Mereka bertiga ni sebenarnya telah kenal daripada zaman kanak-kanak. Maksudnya diorang ni satu sekolah. Dan sebenarnya sejak zaman sekolah rendah lagi guys, 3 orang ni telah banyak buat hal, telah banyak buat problems. Tetapi mak bapak diorang, parents diorang assume yang benda tu biasa untuk budak-budak. But they were totally wrong. As time goes by, mereka ni semakin hari semakin besar. Dan perangai diorang ni guys, semakin hari semakin teruk guys. Viktor dan Igor ni mempunyai satu persamaan di mana mereka ni sangat-sangat takut dengan tempat yang tinggi. Maksudnya diorang ni sangat-sangat fobia kalau diorang pergi tempat yang tinggi. Dan pada suatu hari tu, Viktor dan juga Igor ni diorang decide yang diorang nak hadapi perasaan takut tu, and diorang naik ke tempat yang tinggi seperti tangki air, bangunan. Dan apabila diorang berada dekat tempat yang tinggi tu, diorang akan pandang ke bawah untuk menghadapi ataupun melawan perasaan takut dengan tempat tinggi. Diorang buat ni setiap minggu guys, every time. Semata-mata diorang ni nak elakkan, nak hilangkan rasa takut dengan tempat yang tinggi. Manakala Alexander Hanza ni sangat-sangat takut dengan darah. Dia fobia dengan darah. Dia tak dapat tengok darah. Dia akan rasa takut guys. So 2 orang kawan dia ni advise Alexander untuk hadapi rasa takut tu. Dia orang cakap dekat Alexander, you have to deal with it. You have to face it. Kalau kau nak hadapi ataupun kau nak hilangkan rasa takut kau dengan darah. And pada suatu hari tu guys, 3 orang ni, Viktor, Igor dan juga Alexander ni, diorang pergi dekat sebuah kawasan hutan. Dan apa yang diorang buat ni sangat-sangat tak berhati perut guys. Diorang tangkap seekor anjing liar dan selepas tu diorang gantung dekat pokok. Diorang ikat kaki anjing tu guys, gantung dekat pokok. Selepas tu diorang siksa anjing tu sampai anjing tu mati. Yes, diorang keluarkan segala isi di dalam perut anjing tu guys. Dan diorang buat benda tu every time. Hampir setiap hari, setiap minggu, diorang akan cari binatang-binatang dan akan siksa. Dan seterusnya diorang akan bunuh.
I don't even know how to describe these three guys. Aku tak tahulah diorang ni manusia ataupun setan. Dan selepas diorang bunuh ataupun siksa ke semua binatang tu, diorang ambil darah setiap binatang yang diorang bunuh tu dan buat swastika, satu bentuk ataupun satu logo yang berbentuk Nazi. Dan setiap kali diorang torture ataupun bunuh binatang-binatang ni guys, diorang akan buat satu isyarat yang selalu dibuat oleh seorang ni guys, which is Adolf Hitler. Diorang akan angkat tangan diorang ikut apa yang Adolf Hitler buat. So 3 orang lelaki ni guys, Igor, Victor dan juga Alexander ni memang sangat-sangat gila. Pada tarikh 25 Jun 2007, ada seorang wanita yang bernama Yekaterina Inchenko. Dia dalam perjalanan balik ke rumah selepas dia jumpa dengan kawannya. Dan dalam perjalanan pulang ke rumah tu guys, Yekaterina ni telah terserempak dengan 3 orang maniacs ni guys, 3 orang gila ni. Dan pada waktu tu, Victor dan juga Igor tanpa rasa belas kasihan terus menghayunkan, menghentak kepala Yekaterina menggunakan satu objek keras. How cruel was that guys? Diorang hentak kepala perempuan tu sampai perempuan tu mati dekat tempat kejadian. Dan tak cukup lagi guys, 1 jam selepas tu, 1 jam saja, diorang ni pergi ke sebuah taman. Dan pada waktu tu ada seorang lelaki yang sedang tidur di atas bangku. Dan 3 orang ni guys, tanpa rasa belas kasihan, Victor dan juga Igor ni, diorang pergi ke arah lelaki tersebut dan terus menghentak objek keras seperti besi dan tukul ke kepala lelaki yang sedang tidur tu guys. Lelaki yang berusia dalam lingkungan 50 tahun. Diorang bunuh lelaki tu di situ. Dan setiap kejadian ni diorang rakam, diorang ambil gambar. I don't even know what they were thinking. Memang gila betul diorang guys. Sehinggalah polis jumpa kedua-dua mayat tu guys. Polis tak dapat cam wajah ataupun muka mayat-mayat tersebut. Maksudnya di sini diorang memang hentak kepala mangsa tu betul-betul, sehingga memang dah tak ada rupa manusia dah guys. Astaghfirullahaladzim. Dan selepas kejadian hari itu pada 1 Julai 2007, 2 orang lagi mangsa telah dibunuh oleh ketiga-tiga orang ni guys. Aku tak tahulah nak describe diorang ni orang ataupun setan, sebab perangai diorang ni memang sangat-sangat teruk. Dan pada hari itu guys, Yevgrina Grishchenko dan Nikolai Serchuk telah dibunuh oleh ketiga orang ni. Dan tak cukup lagi, diorang ni teruskan aktiviti pembunuhan yang dahsyat ni guys. Pada 6 Julai 2007, 3 orang lagi telah dibunuh. Dan pada hari itu, seorang lelaki yang bernama Egor Neshvoloda, seorang bekas askar yang baru balik daripada sebuah kelab, telah dijumpai mati di sebuah jalan. Ada 2 orang lagi pada hari yang sama telah dibunuh oleh ketiga-tiga orang ni guys. Yelena Shram yang berusia 28 tahun, seorang security guard, telah dibunuh dekat Kosiora Street. Dan selepas tu, seorang wanita yang bernama Valentina Hanza, dia ni merupakan ibu kepada 3 orang anak, telah dibunuh dengan kejam. Dan cara Victor dan juga Igor ni, diorang bunuh mangsa-mangsanya dengan menggunakan benda-benda yang keras, objek-objek yang keras seperti besi, tukul. Dan diorang akan attack kepala mangsa terlebih dahulu guys. Diorang akan hayunkan, diorang akan hentakkan objek keras tu dekat kepala mangsa sehinggalah mangsa tu jatuh. Dan selepas mangsa tu jatuh guys, diorang akan habiskan nyawa mangsa mereka dekat situ. Dan sebelum tu, diorang torture mangsa-mangsa dia guys. Dan pada hari seterusnya, 7 Julai 2007, 2 orang lagi budak-budak yang on the way untuk pergi memancing
telah menjadi mangsa. Tetapi pada waktu itu seorang dapat larikan diri dan dia pergi balai polis untuk melaporkan kejadian. Dan pada waktu tu, polis ni percaya yang mungkin kawan dia ni yang bunuh, dan dia tak percaya yang budak tu cakap ada pembunuh 3 orang yang telah membunuh kawannya. But at that time, polis dekat Ukraine tu dah start buat pencarian siapakah pembunuh bersiri yang pada waktu tu sangat-sangat menggemparkan negara Ukraine. Dan selepas tu guys, pada 12 Julai 2007, seorang lelaki yang bernama Sergei Yatsenko, dia ni dalam perjalanan pergi ke rumah anaknya untuk bermain dengan cucunya. Dan Sergei ni guys, dia baru sahaja lepas operate kanser dia. Dan dalam keadaan perasaan yang dia nak jumpa, nak bermain dengan cucunya, on the way tu guys, dia ni telah terserempak dengan 3 orang ni guys. Dan modus operandi ketiga-tiga orang ni, Igor, Victor dan juga Alexander ni sama guys. Diorang akan tunggu mangsa diorang dekat satu tempat, dan selepas tu diorang akan pergi dekat mangsa tu dan akan bunuh mangsa. Dan pada hari tu guys, Sergei ni dia menaiki motosikal, dia menunggang motosikal pada waktu tu, dan Igor, Victor ni dia telah menendang motosikal tu guys. Then that guy Sergei ni jatuh, dan lepas Sergei jatuh guys, kedua-dua orang yang tak berhati perut ni guys, yang tak berperi kemanusiaan ni terus attack Sergei. Dan pada waktu tu dia gunakan tukul untuk menghentak kepala mangsa. Can you guys imagine? Dia hentak kepala mangsa berkali-kali guys. Dan pada waktu tu juga Sergei ni belum lagi mati, dia masih lagi hidup. Dan kali ni I don't know how to tell you guys about this, sebab benda ni sangat-sangat dahsyat. Kedua-dua orang ni guys, dia pergi ambil screwdriver, dan lepas tu dia tikam dekat perut Sergei yang masih lagi hidup guys, yang masih lagi menanti ajalnya dekat situ. Dan selepas tu juga guys, diorang keluarkan mata Sergei guys. Kedua-dua biji mata Sergei diorang keluarkan. Dan video yang dirakam pada waktu tu telah leak, telah terlepas dekat internet surface yang biasa kita gunakan guys. I don't know how to describe it, but sangat-sangat kejam, sangat-sangat barbaric apa yang diorang lakukan. Dan dalam video tu Sergei ni mengerang kesakitan guys. Suara dia pada waktu tu memang suara seorang yang sedang nazak. Dan apa yang aku tak tahan, aku sangat-sangat marah. Kedua-dua orang ni guys yang bunuh Sergei waktu tu, diorang ni sempat lagi senyum-senyum, diorang gelak-gelak guys, as if nothing happened. Dan kedengaran juga pada waktu tu pembunuhan tu berlaku dekat sebuah tempat yang ada bunyi kereta, ada bunyi orang lalu lalang guys. Dan setiap kali ada bunyi kereta, diorang akan stop sekejap dan sambung lagi selepas tak ada orang. Seolah-olah diorang ni sedang mencuri buah rambutan. Diorang anggap benda tu simple guys, but pada waktu tu diorang siksa, diorang bunuh, dan diorang ambil nyawa manusia guys. What the Dan sekitar bulan Julai tu guys, diorang ni attack everyone. Tak kisahlah orang tu orang tua ke, budak-budak, perempuan, lelaki, diorang akan attack siapa sahaja yang diorang rasa nak attack. And pada satu ketika tu guys, ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Diorang buat benda yang sama, diorang ketuk kepala, diorang hentakkan tukul dekat kepala mangsa tu, dekat perempuan tu guys. Perempuan tu jatuh dekat situ, perempuan tu pengsan, mati dekat tempat tu. Dan lepas tu guys, diorang ni keluarkan janin ataupun kandungan perempuan tu dari perutnya, dan siap gelak-gelak, siap senyum-senyum,
Seolah-olah benda tu macam permainan untuk diorang, guys. I don't even know what they were thinking once again, and I don't even know how to describe these three guys. Korang rasa diorang ni manusia ataupun setan? Sangat-sangat tak berhati perut, guys. Dan setiap kali diorang lakukan aktiviti pembunuhan ni, diorang akan rakam dan juga tangkap gambar. Dan selepas tu, guys, rakaman-rakaman video ni diorang akan post dekat sebuah website yang ada dalam dark web. Dan dari situ mereka akan dapat duit. Maksudnya diorang buat benda ni untuk konten diorang, untuk diorang dapatkan duit. Dan pada waktu tu, rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang berada dekat Ukraine sangat-sangat takut. Sebab diorang rasakan anytime benda ni boleh berlaku dekat diorang. Dan selepas tu, guys, setiap kali berlaku pembunuhan ni, diorang akan ambil barang-barang mangsa dan lepas tu diorang akan jual. Dan pada suatu hari tu, pada 23 Julai 2007, Igor dan juga Victor ni, dia dalam perjalanan pergi ke sebuah kedai. Dan waktu tu dia bawa sekali handphone dan barang-barang mangsa yang diorang rompak ni untuk dijual. Dan sebaik sahaja handphone tu di-on oleh tokek kedai tu, guys, pihak polis Ukraine immediately serta-merta terus pergi ke lokasi tu. Dan oleh itu, dua orang ni, guys, Victor dan juga Igor, telah ditangkap dekat kedai tu. Manakala Alexander pada waktu tu dia telah ditangkap di rumahnya sendiri. Dan selepas tu, ketiga-tiga orang ni terus dihadapkan ke mahkamah di atas pelbagai tuduhan, guys. Tiga orang ni, guys, diorang ni telah dihadapkan ke mahkamah. Igor dan juga Victor telah dikenakan hukuman penjara seumur hidup di atas 21 tuduhan dan beberapa lagi tuduhan lain selain daripada tuduhan membunuh, merompak, termasuk menyeksa binatang dan membunuh binatang, guys. Manakala Alexander Hanza, dia ni telah dikenakan hukuman penjara hanya 9 tahun sebab di dalam video yang menjadi bukti dekat mahkamah pada waktu tu, Alexander Hanza ni memang tak ada dalam video tu. So, mahkamah assume dia ni tak terlibat. Dia hanya mengambil gambar ataupun video kegiatan Igor dan juga Victor. Dia cuma dikenakan penjara selama 9 tahun di atas tuduhan merompak persubahan, guys. That's it. So, rakyat-rakyat dekat Ukraine pada waktu tu sangat-sangat marah dan tak puas hati. Why? Kenapa diorang ni hanya dipenjarakan seumur hidup dan ada pula yang lepas hanya 9 tahun? Why? Diorang rasa ketiga-tiga orang ni patut dikenakan hukuman bunuh, hukuman mati, guys. But that's the law. Itu merupakan undang-undang diorang. Akhirnya diorang ni terpaksa akut. Dan setiap video pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga-tiga orang ni, guys, telah menjadi viral pada tahun 2007, sekitar tahun 2007, 2008, 2009, guys. And you know what? Please, don't watch that video. Jangan sesekali tengok video, guys. Don't you ever to watch it. Trust me. Video tu memang bukan untuk tontonan, bukan untuk main-main. That was really horrible. Sangat-sangat teruk, guys. Aku tak nak sebut lebih-lebih pasal video tu. I'm begging you, if you guys ada opportunity untuk tengok video tu, please do not watch that video. Okay, this is it. I've had it. Like I said, I've warned you guys multiple times not to watch that video, because you guys will never be right. I'm not saying this to go against all my YouTube viewers, but I told you this once. Do not make this reaction. It's not worth watching. If you watch this video, your lives are going to be messed up as is. That video is not to be entertaining you guys. Sebab ada orang yang tengok video tu, diorang trauma, guys. Diorang fikirkan benda tu berhari-hari, berminggu-minggu, guys. So, guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Dan aku sangat-sangat menghargai effort korang untuk luangkan masa tengok video aku sampai habis. I really appreciate it. Thank you so much.
So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.